Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita akan membahaskan tentang tauhid dalam ibadah dan doa. Tauhid dalam ibadah dan juga doa. Tauhid dalam ibadah dan doa ini adalah ringkasan daripada ayat daripada surah Al-Fatihah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seruan tauhid yang ada di dalam surah Al-Fatihah sebagai khulasah Al-Quran, asas Al-Quran. Iaitu apa asas Al-Quran? Iaitu tauhid la ilaha illallah. Yang mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daripada ayat surah Al-Fatihah ini kita selalu baca di dalam solat kita dan mana-manalah ketika kita sebut membaca permulaan surah, iaitu surah daripada Al-Quran, iaitu Al-Fatihah. Mana paling kurang pun kita ada sebutnya baca Al-Fatihah setiap kali kita solat. Kita membacakan surah Al-Fatihah. Yang mana di dalam surah Al-Fatihah itu adanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu hanya kepada engkau, maksud dia hanya pada engkau saja ya Allah kami melakukan ibadah. Kami mengabdikan diri buat ibadah hanya kerana engkau, hanya kepada engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan begitu juga hanya kepada dikau ya Allah kami memohon pertolongan, yakni doa. Yakni sini dengan makna doa. Sebab manusia ni sentiasa berhajat kepada pertolongan, dan pertolongan itu mestinya daripada Allah Ta'ala. Kerana pertolongan daripada Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah. Dan pertolongan daripada makhluk yang hidup itu adalah membantu. Tetapi tanpa izinnya Allah Ta'ala, tanpa takdir qada Allah Ta'ala, tak akan dapat juga. Maka inilah asas sebenar kita dalam kehidupan kita, yang seperti mana dalam Al-Quran ada sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaknya aku, Allah Ta'ala kata, tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan supayanya mereka itu melakukan ibadah hanya kepada aku. Dan itu adalah jelas-jelasnya adalah tauhid. Dan perkara tauhid, bila kita mengucap kalimah syahadah, kita gunakan perkataan penafian. Itu penafian la ilaha illallah. Yakni aku menafi. Aku menafikan. Menafikan ilah, iaitu ilah segala sembahan. Segala sembahan yang selain daripada Allah Ta'ala. Segala pujaan hati yang selain daripada Allah Ta'ala. Aku tolak. Aku tolak, aku nafikan. Dan segalanya doa meminta hajat, meminta pertolongan,
yang ma fauqal asbab lah yang dimaksudkan sini, yang ma fauqal asbab. Illallah, melainkan Allah Ta'ala saja, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan kita seharian adalah semestinya kena mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang mana kita adanya melakukan ibadah dan kita ada juga minta doa, dan doa juga termasuk juga ibadah. Dan ibadah tu mana keseluruhan amal ibadah, dan doa itu adalah perkhususan dia. Mana ibadah ni betul umumnya ibadah semua sekali, dan doa itu adalah perkhususan dia. Kenapa disebut doa? Kerana doa ni lah yang biasanya orang syirik pada Allah Ta'ala. Orang syirik pada Allah Ta'ala ni kerana terdesak tadilah. Kerana terdesak, dia memerlukan pertolongan ghaib, memerlukan pertolongan yang sakti, maka masa itulah terjerumusnya manusia yang jahil lah, terjerumus ke lembah syirik. Maka itu kesimpulan daripada tajuk yang saya maksudkan daripada tajuk sini, iaitu tauhid dalam ibadah dan juga doa. Dan di sini saya ingin sentuhkan tajuk ini saya simpulkan daripada surah Al-Fatihah, iaitu daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga mafhum daripada keseluruhan ayatnya surah Al-Fatihah. Ayat Al-Kursi, iaitu ayat surah Al-Baqarah yang ke-255, dan juga surah Al-Ikhlas. Ini kerana saya mendapat pesan dulu masa saya belajar pengajian tauhid diajar dengan surah Al-Fatihah, surah ayat Al-Kursi, dan juga surah Al-Ikhlas. Ayat lain pun boleh, bukan kata tak boleh guna ayat lain pun boleh, tapi ayat ni lah yang biasa orang kita ingat. Siapa-siapa pun boleh jadi, siapa-siapa pun mesti ingat Al-Fatihah. Siapa-siapa pun kebanyakan lah, kalau ayat kursi ni ramai yang ingat. Kebanyakan orang juga ingat Qul Huwallah. Qul Huwallah ni ramai je orang ingat. Jadi kerana masyhurnya, dengan mudah ingatnya, maka sini juga penting bila kita selalu sebut, kita selalu ingat, maka ramailah, ramai yang ingat, maka ramailah yang mudah faham. Tapi kalau diajar dengan yang selain pada tu, mungkinlah benda tu benda yang baru, benda yang baru, surah yang baru. Jadi mungkinlah akhir rasa sedikit sukar bagi dia. Maka daripada pesan guru saya dulu, pernah juga dia pesan, antaranya guru saya Maulana Muhammad Nikmat, Ustaz Nikmat lah, Ustaz Nikmat, Maulana Nikmatullah. Dia pun berpesan gitu juga, kerana daripada Mufti Haji Nur dulu, dia ajar kepada murid dia, pelajar dia, dengan dia ajar surah Al-Fatihah, dia ajar tauhid dengan surah Al-Fatihah, dia ajar tauhid dengan ayat kursi, dan juga Al-Qul Allah. Dia ajar dengan tiga ayat dia ajar. Maka katanya cara inilah lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat orang awam. Dan tujuan kelas hari ini pun adalah untuk semua orang yang awam lah, mana untuk orang ramai, untuk orang awam. Jadi sini, yang pertama sini saya nak sentuh adalah penerangan daripada tauhid daripada ayat Al-Kursi. Yang Al-Fatihah tadi saya dah sebut dah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat kursinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terjemahan dia, Allah tiada Tuhan yakni yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yakni memberitahukan kepadanya. Luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah yang menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi daripada ayat ini, secara kesimpulannya Allah Ta'ala sudah memberitahu dah secara jelas. Secara jelas, secara ringkas, padat. Maksud La ilaha illallah. Maksud La ilaha illallah Allah Ta'ala sudah sebut. Dan disertakan penerangan tentang kehebatan Allah Ta'ala. Sehinggalah habis. Dan juga daripada ayat kursi ni juga, ayat surah Al-Baqarah 255 ni juga, Allah Ta'ala nak memberitahu kelemahan makhluk. Tidak sempurnanya makhluk. Makhluk ni tidak sempurna. Yakni kita nak beribadah, beribadahlah kepada Tuhan yang sempurna. Kita nak minta hajat, kita nak minta pertolongan, mintalah dengan yang mempunyai kuasa untuk memberi, kuasa untuk menyelesaikan hajat-hajat kita, dan nak membantu semua sekali kesusahan kita. Dan ini mesti kena ada kuasa yang maha hebat. Dan tidak ada yang ada kuasa maha hebat ini adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala simpulkan dengan ayat kursi dengan mudah saja. Lepas tu kadang-kadang pelik, selalu baca ayat kursi tetapi duduk sibuk buat syirik pada Allah Ta'ala. Baca ayat kursi, kononnya nak hambat hantu lah, nak hambat jin lah. Tetapi jin, syaitan yang ada pada diri dia, iaitu amalan syirik dia, fahaman syirik dia, akidah syirik dia, dia sendiri tak nak keluar. Dia sendiri tak nak tolaknya amalan-amalan syirik yang dia buat. Ini bahaya. Maka yang dia tahunya mempergunakan ayat ni. Dan ayat ni juga kadang-kadang biasanya ayat kursi ni orang gantung di dinding rumah dia. Orang biasanya letak dalam kereta, orang letak dalam kereta. Dan ada juga orang letak di tempat mana-mana yang dia rasa sesuai situ. Ada macam-macam niat. Ada yang niat itu saja-saja nak memperingati diri, ada juga yang gitu. Tetapi ada juga yang mempercayai sesuatu daripada ayat. Mempercayai sesuatu daripada ayat tu, yang kononnya mudah-mudahan dengan gantungnya ayat kursi di dinding itu dapat menjaga rumah kita. Ini satu masalah juga di kalangan masyarakat. Tapi kalau niat dia gantung dinding supaya memperingati dia selalu dengan tengok ayat, makin dianya
kuatnya tauhid dia pada Allah Ta'ala. Dia nak memperkukuhkan tauhid dia tu, kadang-kadang kalau dia tak nampak, takut dia tak sedar diri. Maka dengan adanya dia gantung di dinding ayat kursi itu, dia tengok tu, dia memberi kesedaran kepada dia akan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan dia, bila dia tengok tu, maka ibadah dia pun makinnya bagus, tauhid dia pun makin ibadah dia makin bagus, doa dia pun doa yang tauhid pada Allah Ta'ala. Tidak ada pun, makin yakinnya dia pada Allah Ta'ala. Tapi berlaku juga kesilapan, orang gantung di dinding, tiba-tiba gantung di dinding dibuat sebagai macam azimat. Dan azimat ni bahaya. Dan azimat kadang-kadang berlaku juga syirik. Kerana azimat saja berlakunya syirik. Tapi ada juga yang berlakunya betul, tidaklah sampai syirik. Tapi tengok atas niat dia lah. Kenapa dia letak? Tujuan apa dia letak? Dia letak tu kerana dengan ayat itu, maka niscaya pencuri tak masuk ke, letak dalam kereta ke, niscaya orang tak curi kereta dia ke, ataupun kereta dia tak akan rosak ke apa ke. Ini bahaya. Ini bahaya. Yang mana silap faham tentang ayat kursi itu sendiri. Padahal ayat kursi itu nak ajar tauhid. Bukannya nak tambahnya kepada dia tu kesyirikan. Bukan nak tambah syirik. Nak tambah pada dia tu makin tauhid, menolak syirik. Tiba-tiba dengan ayat kursi jadi syirik, maka percayalah syaitan. Allah Ta'ala bawa turunnya ayat kursi ni supaya kita tauhid pada Allah Ta'ala. Tetapi bila boleh pada dia, boleh pada orang yang tak sepatutnya ni, dia silap guna pula ayat kursi tu untuk benda-benda yang lain. Ini bahaya. Maka sebab tu saya kata tadi, secara ringkas pun boleh difahami dah. Secara ringkas saja pun boleh difahami. Sebab Al-Quran ni sangat mudah untuk difahami. Tapi kalau kita nak ngaji tentang pembahasan dari segi mana kalau kita ambil pembahasan Al-Quran ini, kalau kita tengok pada pembahasan Al-Quran, tengok pada pembahasan Al-Quran secara halus, secara detail, secara terperinci pun juga boleh dengan Al-Quran. Mana siapa nak mahir dalam ilmu bahasa Arab, ilmu dari segi hukum, syariat dan sebagainya, mana untuk dihalusi benda tu pun pembahasan dia tu sangat panjang. Tetapi bagi orang awam untuk memahami Al-Quran, dengan mudahnya dia boleh faham. Itu apa? Itu akidah tauhid, mudah faham. Sebab apa mudah faham? Kerana nak ambil satu, tolak semua. Ambil satu, terima satu, tolak semua. Itu lebih senang daripada ambil satu, yang satu lagi pun ambil, yang satu lagi pun ambil. Maka itu akan jadi berlakunya silap faham dan jadi rasa payah. Yang boleh ambil itu macam mana pula? Nak ambil dengan yang satu lagi pula tu macam mana pula? Jadi akan jadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Masyarakat tu akan jadi keliru bila kita kata doa pada Allah, minta pada Allah Ta'ala pun boleh, minta pada selain pada Allah Ta'ala pun boleh. Maka situ akan jadi berlaku percanggahan. Lepas tu boleh ni macam mana? Lepas tu kalau yang orang duduk minta dengan tokong ke apa tu, tak apa pula, tak boleh yang tu. Tapi kalau kita minta, kita orang Islam ni minta kepada kalau orang Islam minta jadi tidak syirik pada Allah Ta'ala, ini bahaya. Maka Al-Quran ini dengan secara jelas dah nak menerangkan kepada kita tauhid, yang mana tauhid itu sangat-sangat mudah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut berkali-kali di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan benar-benarnya kami sudah mempermudahkan Al-Quran ini untuk kita faham. Faham tentang apa? Faham tentang tauhid. Tauhid itu mudah. Kenapa mudah? Saya kata mudah tadi. Mudah kerana nak ambil satu lebih mudah daripada nak ambil banyak. Nak tolak semua lagi senang. Nak tolak semua ambil satu, itu senang. Kita naknya semua nak kongsi dia tu, kongsi dia ni, kongsi dia tu. Kongsi-kongsi inilah dia panggil syirik. Jadi betul perkongsian. Jadi yang kongsi lah lebih payah, nak bagi saham lah apalah, semua sekali akan jadi susah. Ini ada bahagian saham dia, ada share dia. Jadi share dia jadi macam mana, maka kita pun nak kena faham pula pasal share dia. Maka nak tolak semua, nak terima satu, itu lebih senang. Maka sebab tu Allah Ta'ala beritahu dengan Al-Quran secara panjang lebar ni, dengan contoh-contohnya sekali, secara mudahnya untuk masyarakat, manusia dan termasuk juga jin untuk memahami
isi maksud Al-Quran itu, iaitu tauhid. Kita kena sedar bahawa kenapa Nabi suruh kita selalu membaca Al-Fatihah. Solat kenapa mesti kena baca Al-Fatihah? Maka antara rahsianya adalah isi makna Al-Fatihah tu. Mana antara rahsia dia adalah isi makna Al-Fatihah tu. Mana bukan kita baca saja-saja, hari-hari kita baca, setiap rakaat kita baca Al-Fatihah, bukan saja-saja dibaca, bahkan untuk menghayati makna dia. Maka daripada ayat-ayat yang lain selain pada Al-Fatihah tu pula, untuk mengukuhkan lagi apa yang kita sudah bacanya daripada surah Al-Fatihah. Sebab itulah diwajibkan kepada kita untuk membaca Al-Fatihah setiap kali kita solat. Walaupun kita solat sunat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Maka sini, ayat ini adalah seruan tauhid. Iaitu menolak segala syirik pada Allah Ta'ala. Ni poin utamanya surah. Ayat ni. Iaitu seruan tauhid dia adalah seruan tauhid uluhiyah ubudiyah. Sama manalah uluhiyah ubudiyah. Iaitu penghambaan diri hanya pada Allah Ta'ala. Mempertuhankan Allah Ta'ala. Mengabdikan diri hanya pada Allah Ta'ala. Dan ini suruan utamanya daripada ayat Al-Kursi. Kita tengok ayat yang pertama dia ada beritahu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Itu sini Allah Ta'ala memperkenalkan diri Dia. Itu bahawasanya tiada Tuhan yang layak yang berhak disembah. Tak ada yang layak yang berhak disembah. Dia buat ibadah, diminta doa, melainkan hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Ni permulaan ayat daripada ayat Kursi. Mana Allah Ta'ala secara jelas memberi tahu bentuk penafian. Sebab tu kita mengucap kalimah syahadah, kita tidak menyebut Allah Tuhanku. Kita tidak sebut gitu. Bukan Allah semata-mata Allah Tuhan aku. Tidak gitu. Bahkan kita guna tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita guna perkataan penafian. Maka disebut kata penafian ini, itulah poin utama yang masyarakat kena tahu, iaitu raddul isyrak, menolak kesyirikan. Kita kena tolak semua sekali benda syirik. Tolak semua sekali benda syirik ini adalah poin utama perkataan la ilaha illallah. Dan inilah pada permulaan ayat Kursi disebut la ilaha illallah. Dan segala macam amal ibadah, ketaatan dan dianggap Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana sifat Allah Ta'ala ni sangat sempurna. Sifat Allah Ta'ala ni sangat sempurna. Tiada sebarang kekurangan sedikit pun. Tak ada. Tidak adanya sebarang kekurangan daripada sifat Allah Ta'ala. Dan nikmat Allah Ta'ala tu meluas, meliputi semua sekali di kalangan makhluk dia. Allah Ta'ala tak peduli pun orang tu kafir ke, orang tu jenis macam mana sekalipun, agama mana sekalipun, Allah Ta'ala bagi rezeki semua sekali. Termasuknya binatang dan semua sekali makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala yang bagi rezeki semua sekali. Tidaklah kata orang Islam saja Allah Ta'ala bagi rezeki, orang kafir Allah Ta'ala tak bagi rezeki. Tidak. Allah Ta'ala tetap baginya semua sekali mengikut takdir kehendak Allah Ta'ala. Jadi sinilah bentuk ihsan Allah Ta'ala, bentuk penyayangnya Allah Ta'ala kepada makhluk. Walau bersyirik pada Allah Ta'ala, tapi tetap sajanya Allah Ta'ala dengan sifat pemurah dia. Dia tetap memberinya nikmat kepada seluruhnya makhluk-makhluk dia. Tak kira orang Islam ke, orang kafir ke, tak kira orang itu jenis buat dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa mana sekalipun yang dia buat, dan ataupun jenis orang yang soleh, orang yang buat banyak kebaikan sekalipun. Allah Ta'ala tetap meratanya bagi rezeki dia kepada keseluruh makhluk-makhluknya mengikut kadar yang Allah Ta'ala sudah tetapkan.
Jadi bila kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang kebesaran gini, semestinya setiap makhluk ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala, tolaknya semua syirik. Dan juga dengan taat pada Allah Ta'ala, mengikut segala suruhan-suruhan Allah Ta'ala dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah Ta'ala. Bahkan tentang amalan itu Allah Ta'ala tetapkan fattaqullah mastata'at. Hendaklah kamu jaga hukum Allah Ta'ala sekadar kamu mampu. Kadang-kadangnya kita nak melakukan kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan, kadang-kadang jadi tak dapat. Jadi tak dapat buat. Contohnya ketika kita sakit, nak solat berdiri tak boleh, pening kepala, nak rebah, nak pengsan. Maka diberi kelonggarannya kepada kita, kewajipan berdiri itu jadi kurang. Mana jadi tidak wajibnya berdiri, maka kita solatnya duduk. Duduk pun tak boleh, maka kita solat baring. Antara Allah Ta'ala bagi kelonggaran, bentuk kemurahan daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagikan kepada makhluk. Jadi dari segi amal ibadah ikut syariat Allah Ta'ala, walaupun wajib yang Allah Ta'ala tetapkan sesuatu itu yang wajib, yang sunat tak apalah, tapi yang wajib. Kadang-kadang yang wajib itu, tiba-tiba yang wajib itu diberi kelonggaran. Adanya ruang Allah Ta'ala bagi kelonggaran bagi orang yang tidak dapat melaksanakan kewajipan. Contoh macam sekarang ni PKP, solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh solat di masjid. Tak boleh solat, kita tak boleh. Orang ramai nak solat solat jemaah di masjid, solat Jumaat di masjid tak boleh dah. Kerana berlakunya PKP, kerana ditetapkan. Kerana dengan alasan-alasan yang daripada ulil amri, maksudnya kita semua sekali ni dikhawatiri dapat boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain, boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Maka untuk elak diri daripada diri kita memberi mudarat pada orang lain dan juga ataupun orang lain yang memberi mudarat pada kita, maka dibuat pencegahan dengan tidak pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Seperti mana yang fatwa-fatwa yang ada dah sekarang. Jadi daripada situ ada juga kewajipan, tiba-tiba yang kewajipan tu jadi tidak wajib. Kerana ada alasan-alasan yang yang sesuai, yang relevan lah. Ada yang mana ada alasan yang kukuh, yang mana kewajipan tu jadi tidak wajib. Itu saya bagi contoh kerana keadaan semasa sekarang. Saya tak nak bahas benda yang berkaitan dengan fatwa apa semua sekali, itu tak perlu dibahaskan. Kerana itu masalah fiqh ni adalah luas. Masalah fiqh, bila sebut kata masalah fiqh itu luas. Kajian dia pun sangat luas. Maka kita nak bahas di sini pun tak sesuai lah. Maka sini hanya nak dibahaskan tentang yang dimaksudkan sini adalah daripada ayat kursi ni lah. Maka daripada sini, setiap yang mendakwa sebagai Tuhan, setiap yang mendakwa sebagai Tuhan ataupun didakwa, mendakwa sebagai Tuhan mana diri dia sendiri mendakwa sebagai Tuhan, ataupun ada orang lain yang mendakwa orang itu sebagai seolah-olah Tuhan, sebagai wakil Allah Ta'ala, mana bolehnya kita guna wakil Allah Ta'ala untuk mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Maka itu semua sekali adalah palsu. Itu semua sekali adalah bentuk kepalsuan. Kenapa gitu? Kerana setiap yang selain pada Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Bila sebut kata makhluk, itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Bila kata makhluk, makhluk itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk itu bahasa Arab. Makna bahasa Arab makhluk adalah ciptaan Allah.
Bila sebut kata makhluk Allah, ciptaan Allah, maka ciptaan Allah Ta'ala ni ada kekurangan. Ada mata boleh melihat, tapi kadang-kadang dengan mata sendiri pun tak dapat lihat. Contohnya bila ada halangan kita tutup, tak nampak. Ataupun di sebalik tabir ataupun jauh pun tak nampak, tak kenal lah orang. Ada nampak macam lembaga gitu tetapi tak kenal pun orang. Sebab apa? Tak nampak. Ada orang yang pakai spek, tengok jauh, bila tak pakai spek tak nampak. Begitu juga orang yang tak pakai spek, bila dia tengok pada yang jauh yang melebihi batas mata dia boleh tengok, maka dia pun juga tak nampak. Maka mata manusia ni ada batas dia. Dan mata manusia ni dapat melihat depan gitu, kita tak boleh tengoknya belakang kita ni melainkan dengan cermin ke ataupun ada alat bantuan yang lain. Kita nak tengok belakang kita pun tak dapat. Dengan mata kita gini, kalau tak bergerak nak guna mata gini nak tengok belakang kita sendiri pun kita tak nampak. Melainkan dengan adanya alat bantuan. Begitu juga pendengaran kita pun terbatas. Pendengaran kita sendiri pun terbatas. Pendengaran kita sendiri terbatas. Penglihatan kita terbatas. Telinga kita terbatas. Pergerakan kita terbatas. Kekuasaan kita terbatas. Bila manusia ni ada batas dia. Manusia bukan boleh terbang gitu. Tapi kalau guna alat bantuan bolehlah, tapi dengan sendirinya terbang gitu tidak boleh. Sebab bukan jenis manusia. Jenis manusia ni bukan jenis terbang. Mana asal kehidupan manusia ni bukan jenis boleh terbang gitu, tidak. Mana dia kena guna alat bantuan lah, naik kapal terbang baru boleh terbang. Alat bantu yang boleh dia terbang boleh jadi boleh terbang. Tapi kalau dengan diri dia sendiri nak terbang gitu tidak boleh. Mana ni nak beritahu terbatasnya manusia. Mana manusia ni adanya batas dia. Tidak sempurnanya kejadian manusia ini dari segi adanya batas inilah. Adanya batas ini. Bila ada batasan-batasan gini, maka kita tak sah katalah ada orang itu yang soleh macam mana sekalipun, yang hebat macam mana sekalipun, ya betul-betul lah dia ni hebat di sisi Allah Ta'ala sekalipun, kita tidak mohon doa minta pada dia. Kita tidak buat ibadah kepada dia. Tidak. Kita minta doa, kita minta pada Allah Ta'ala. Kita mohon minta apa-apa, minta dengan Allah Ta'ala. Kita tak minta kepada makhluk. Bila kita minta pada makhluk, akan adanya banyak masalah. Satu, kita nak minta makhluk yang gaib. Mana mesti kena adanya dengar. Kena ada dengar. Makhluk tu kena mendengar apa yang kita kata. Makhluk yang gaib itu kena mendengar apa yang kita kata. Dan pula dia tu bukan sekadar kena dengar, dia itu kena tahu dan juga melihat. Dengan tahu dengan melihat. Tahu lagi, tengok lagi. Mana keyakinan, mana bukan sekadar dengar saja, dia boleh tengok depan-depan gini. Dan dianya tahu apa maksud sebenar yang kita doa. Maksud hajat kita pun dia tahu. Kemudian dia kena ada kuasa lagi, iaitu antara kekuasaan yang dia kena ada adalah kuasa nak memakbulkan. Kuasa nak memakbulkan. Nak jadikan apa yang kita nak. Dia kena ada kuasa benda tu. Dan kekuasaan dia pula bukan terbatas. Mana dia boleh tolong kita seorang saja, tidak. Dia boleh tolong semua orang. Dan jika serentaknya orang minta pada dia, dia tak ada masalah. Dia boleh selesaikan semua sekali. Mana siapa di kalangan manusia yang ada gini? Siapa di kalangan makhluk yang ada kuasa gini? Tidak ada. Tidak ada di kalangan makhluk yang ada kuasa yang hebat setara ni. Melainkan Allah Ta'ala. Maka minta pada Allah Ta'ala walaupun seluruh makhluk secara serentak seperti mana disebutkan dalam hadis ada. Kalau semua sekali minta sekalipun Allah Ta'ala boleh bagi semua. Allah Ta'ala boleh bagikan semua sekali apa yang dihajati oleh makhluk.
Mana bagi Allah Ta'ala mudah saja untuk Allah Ta'ala bagi kepada semua sekali hajat-hajat makhluk tu Allah Ta'ala boleh selesaikan. Kalau semua sekali dalam satu masa semua sekali minta, Allah Ta'ala boleh selesaikan seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Maka siapa di kalangan makhluk yang kita boleh minta seretak gitu, yang bolehnya selesai? Kalau tidak, manusia ni biasa kena ada waiting list lah. Okey, relax dulu, nak minta saya nak selesaikan orang ni dulu, somat ni dulu, nak selesai dia somat ni. Lepas tu mamak ni pula nak selesai dulu. Orang ni pula, Minah ni pula nak selesaikan dia dulu. Orang lain kena tunggu, kena tunggu. Semua sekali kena tunggu. Dia jadi kena tunggu. Orang-orang lain semua kali kena tunggu. Sebab nak kena selesaikan seorang. Itu cara makhluk. Cara Allah Ta'ala bukan gitu. Cara Allah Ta'ala boleh selesaikan semua sekali. Tak perlu mati lihat apa Allah Ta'ala boleh selesaikan semua sekali. Tak kira kita duduk di mana-mana sekalipun. Duduk negara mana, negeri mana, kampung mana, di celah mana sekalipun, dalam hutan mana sekalipun, Allah Ta'ala boleh selesaikan hajat kita. Dan mana makhluk boleh selesaikan seperti mana tu? Seperti mana Allah Ta'ala? Tidak ada. Maka bila kita tahu gitu, apa guna kita nak minta? Apa guna kita nak mohon, minta kepada selain pada Allah Ta'ala? Apa guna? Jangan kita dakwa benda ni okey untuk orang kafir saja. Orang kafir memanglah dia kufur pada Allah Ta'ala. Orang kafir kan. Orang Islam tak apa nak minta. Jangan. Sebab kalau kita buat gitu akan jadi sama. Sama seperti mana golongan kafir. Orang kafir pun minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita minta kepada selain pada Allah Ta'ala, tidak sama. Maka Allah Ta'ala yang boleh selesaikan semua hajat-hajat kita. Sebab apa dia boleh selesaikan? Dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Kuasa Allah Ta'ala ni hebat. Yang mana Allah Ta'ala akan beritahu secara detail selepas pada ni. Kehebatannya kuasa Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala bagi mukaddimah yang awal dan juga maksud yang Allah Ta'ala nak, iaitu la ilaha illallah, sudah sampai dah maksud. Kemudian Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia sekali lagi ni. Kalau dia ayat ni nak beritahu sekali lagi lah. Kerana banyak kali dah Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia dalam surah Al-Baqarah ni, sudah banyak kali dah. Tapi yang di ayat ni Allah Ta'ala nak memperkenalkan lagi. Jadi siapakah Allah? Siapakah Allah? Jadi siapakah Allah? Jawapan dia Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Itu adalah Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia kepada kita semua sekali. Apa Al-Hayyu? Al-Hayyu tu yang maha hidup ataupun yang tetap hidup dia. Bila kata tetap hidup dia ni, tak mati dah, dia tak pernah mati. Dia tidak pernah mati. Dialah awal, dialah akhir, maka dia tu sentiasa hidup. Dan kehidupan dia itu bukan dalam keadaan waspada. Boleh jadi akan mati, tak lama lagi akan mati ke, sampai habis tempoh akan jadi mati ke. Tak. Allah Ta'ala bukan jenis ada tempoh gitu, tidak ada. Allah Ta'ala tu tetap hidup dan tak akan mati sampai bila-bila. Jadi sinilah memberi maksud keseluruhan kehidupan dia tu adalah sempurna. Kehidupan Allah Ta'ala ni yang sangat sempurna. Kehidupan Allah Ta'ala. Kemudian bukan sekadar sempurnanya hidup dia itu, berkekalannya hidup Allah Ta'ala. Bukan kata sempurna hari ini saja, tidak. Bukan hari ini saja sempurna. Berkekalannya, kesempurnaan hidup Allah Ta'ala itu tanpa mengalami sebarang kematian. Jadi sakit ke apa semua sekali, tidak. Termasuk asbab yang boleh membawa ke arah kematian, tidak semua sekali. Tidak. Membawa ke arah kematian ataupun asbab yang boleh menyebabkan dia mati. Ada siapa dia serai dia ke apa semua sekali menyebabkan dia tu jadi tertewas mati. Subhanallah. Tidak akan berlaku gitu. Daripada dua kalimah ayat ni, Al-Hayyu, daripada kalimah ni lah mula-mula dulu, Al-Hayyu. Bermaksudnya Allah tak membawa maksud Allah Ta'ala ni berkuasa penuh menetapkan hidup diri dia. Nak menetapkan kehidupan diri dia. Dia boleh tetapkan diri dia. Dan juga Allah Ta'ala boleh menetapkan kehidupan selain pada dia.
Allah Ta'ala boleh je nak buat yang selain pada dia. Ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Allah Ta'ala boleh tetapkan mengikut kehendak yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada makhluk Allah Ta'ala baginya usia panjang. Ada makhluk itu Allah Ta'ala bagikan usia dia tu tidak panjang. Kenapa? Dia ada ni. Kenapa dia ni ada kuasa ni? Kuasa ni, nak dapat kuasa ni, bukan calon-calon. Bukan calon-calon biasanya nak dapatnya kuasa ni. Sebab kuasa ni sangat hebat. Manusia memang sudah tentu dah, kita ni papengeng gitu je. Allah Ta'ala beritahu pun kita nganggur saja, dia terima saja. Sebab apa? Sebab kita tak pernah berlaku pun ke atas diri kita benda ni. Tak pernah berlaku pun. Sebab kita makhluk. Tapi Allah Ta'ala cuba ceritakan secara ringkasnya, Allah Ta'ala cuba ceritakan pada kita. Jadi kehidupan dia yang sempurna dan juga dia tu boleh jaganya kehidupan yang selain pada dia, maka itu nak beritahu tentang kesempurnaan ilmu dia pula. Kesempurnaan ilmu pengetahuan dia. Sebab tu dia tetapkan orang ni umur sekian. Orang ni umur sekian. Orang ni lama mana. Makhluk ni hidup dia taruh mana. Nyamuk umur berapa hari. Ni lalat berapa hari. Allah Ta'ala tetap dah semua sekali tu ada had batas dia. Ada had batas dia. Kenapa? Kerana pengetahuan. Dia tak buat umur panjang, tapi umur panjang tak mati-mati tu, tak mati-mati tapi kita tak boleh nak buat apa-apa dah, tua reda nak gerak pun tak boleh, tiba-tiba sampai beribu-ribu tahun duduk dalam keadaan tua reda nak gerak tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tetapkan dengan hikmah itu dengan pengetahuan Allah Ta'ala. Kebijaksanaan Allah Ta'ala menentukan kesesuaian untuk makhluk dia. Dan ini tak terfikir untuk kita, tak terfikir. Benda ni kita tak akan terfikir sebab kita bukan berfikir bagi pihak Allah Ta'ala ni, kita tak pernah terfikir pun benda ni. Itu Allah Ta'ala. Betul ilmu Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ceritakan, memperkenalkan diri dia pada kita supaya kita tahu Allah Ta'ala tu hebat. Masih lagi ke kita nak minta doa kepada selain pada Allah Ta'ala? Masih lagi ke kita nak buat ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala? Yang mana Allah Ta'ala sudah beritahu dah diri dia ni maha hebat setara ni. Bila dia maha hebat setara ni, kenapa kita masih lagi tak terkesan dengan kehebatan Allah Ta'ala? Kalau tak terkesan dengan kehebatan Allah Ta'ala ni, masalah iman kita masih tak terkesan. Kehebatan selain pada Allah Ta'ala nampak sangat, tapi kehebatan Allah Ta'ala tak nampak. Ini bahaya. Sebut hantu takut, bukan main takut. Tapi sebut Allah tak ada rasa takut apa-apa. Ini kena tanya iman. Iman kita setara mana? Bunyi ketuk-ketuk tu ada kan, baru ni ada bising, sana ada ketuk pintu, sana ada ketuk pintu. Bising heboh. Hari-hari Allah Ta'ala sudah kita sudah baca ayat firman Allah Ta'ala. Gambar mana takut? Gambar mana takutnya tengok ayat Allah Ta'ala ni jadi takut. Cerita daripada Allah Ta'ala tu jadi gerum. Bila sebut cerita Allah Ta'ala jadi gerum. Tapi kalau cerita yang selain pada Allah Ta'ala, itulah yang mudah gerum. Ini yang kita kena selidik diri kita. Kita lah, mana kita semua, termasuk saya. Maka kesimpulannya, tidak ada makhluk yang berkuasa untuk menetapkan kehidupan diri dia sendiri. Nak tetapkan kehidupan diri dia sendiri tak boleh. Nak tetapkan kehidupan diri dia sendiri tak boleh. Kenapa? Kerana terbatas ilmu. Nak tetap kehidupan kita sendiri, okey, kalau kita nak suruh mati 10 tahun lagi keadaan kita macam mana? 10 tahun lagi keadaan kita macam mana? Kalau kita duduk main sakit berat, kata nak mati cepat ada. Nak mati cepat ada. Accident sampai hancur tubuh badan tapi tak mati-mati. Tapi Allah Ta'ala tetapkan kalau yang jenis hancur kita mati. Tapi kalau kita ikut sedap kita nak tak mati, mana boleh. Sebab kita tak boleh tentukan kehidupan kita sendiri ni, kita tak boleh tentukan. Dan sebab itulah Allah Ta'ala buktikan bila ada orang itu kata wali. Wali Allah Ta'ala itu hebat lah apa. Allah Ta'ala sudah bukti dah secara jelas ada. Keterbatasannya kekuasaan dia. Terbatasnya kekuasaan dia. Kuasa orang itu.
Kenapa? Mati. Dia tak boleh kawal kematian diri dia sendiri. Kematian diri dia sendiri pun dia tak boleh kawal. Macam mana dia nak tolong kita? Dia nak tolong kita apa? Dia kena tolong diri dia sendiri tu macam mana? Dia nak tolong diri dia sendiri pun dia tak dapat. Kan? Maka kenapa kita nak minta benda-benda takwini gitu, minta benda-benda contohnya minta rezeki ke, minta bagi anak ke, minta bagi kebendaan ke, apa semua sekali yang kita nak tu, minta pada dia, bukan minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang boleh selesaikan, orang tu tak boleh selesai. Diri dia sendiri pun ada masalah. Kerana terbatasnya kuasa dia. Dan ayat seterusnya Allah Ta'ala sebutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maksud dia yang tetap kekal selamanya. Mentadbir, menguruskan sekalian makhluk dia. Iaitu berkuasa penuh menguruskan semua perkara. Menguruskan semua perkara. Sekiranya tidak diuruskan oleh Allah Ta'ala, rosak semua alam. Rosak semua alam. Rosaknya seluruh alam ini kerana tidak diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tengoknya kekalnya alam sekarang ni, kita pun masih lagi hidup sekarang ni. Dan yang lain pun masih lagi seperti mana biasa. Matahari pun naik seperti mana biasa, bulan pun kita nampak macam biasa, adanya siang malam pun seperti mana kebiasaan dia. Maka itu ada yang menguruskannya. Siapa? Allah. Tetapi ada golongan-golongan tertentu tiba-tiba pergi dakwa selain Allah Ta'ala yang jaga. Selain pada Allah Ta'ala yang jaga. Yang dalam hutan tu ada wali itu jaga. Yang di laut itu ada wali yang jaga. Yang di tempat tertentu tu adanya wali yang jaga. Ini kenapa pula tiba-tiba jadi wali yang jaga? Dan nak jaga-jaga diri sendirilah, hidup dia pun tak boleh nak jaga, nak suruh hidup. Ni nak jaga kehidupan kita semua sekali. Kan? Nak jaga hidup kita, duduk di kampung kita, duduk di hutan tempat kita, yang mana masih lagi orang hidup sekarang ni. Tiba-tiba dia dakwa ada wali tu nak jaga. Wali itu seolah-olah hebatnya wali itu boleh jaga semua sekali. Sehingga kan didakwa kena kalau kita masuk hutan nak ambil akar kayu, kena bagi salam kepada wali, kena bagi salam kepada wali. Bila bagi salam pada wali barulah kita dapat. Kalau tak bagi salam menyebabkan boleh jadi malapetaka yang kita duduk dalam hutan. Ini bahaya. Berlaku juga mengikut fahaman-fahaman versi orang kita ni ada. Jadi bila kita tahunya Al-Qayyum, Allah Ta'ala yang mengurus semua sekali, tak ada pun. Tak ada yang menguruskan tu, malaikat tu pemilikan biasa saja. Kalau kita ni jadi ketua apa-apa pun, hanya kita ketua pun terbatas. Banyak batasan kita. Pening kepala sikit pun kita tak boleh nak jaga orang dah. Kalau kita ni sebagai jaga orang, jaga anak kita ke siapa ke, sampai satu masa kita pening kepala, kita sakit ke gana ke, kita sendiri pun tak boleh nak jaga. Maka Allah Ta'ala ni dia berkuasa penuh menguruskan semua perkara. Sekiranya tidak, semua alam ni akan rosak. Jadi daripada dua kalimah ini, Al-Hayyul, Al-Qayyum, membawa maksud urusan penjagaan makhluk adalah kuasa mutlak daripada Allah Ta'ala. Kuasa mutlak Allah. Allah Ta'ala tak kongsi. Allah Ta'ala tak kongsi pun kuasa ni. Sebab ada kuasa ni Tuhan. Siapa ada kuasa ni Tuhan. Dan hanya Allah Ta'ala yang ada kuasa ni. Maka dia Tuhan, bukan selain pada Allah Ta'ala. Maka tidak ada sesiapa pun boleh menetapkan rezeki kita. Menetapkan ajal kita. Tempoh kehidupan kita. Dan juga takdir pasal diri kita. Melainkan Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja yang boleh menetapkan. Tak ada siapa pun boleh tetapkan perkara ini. Dan yang boleh menetapkan inilah
mempunyai kuasa dia panggil tasarruf. Kuasa tasarruf. Tasarruf ini adalah kuasa yang mana dia boleh buat apa saja mengikut kehendak dia. Dia boleh buat apa saja ikut kehendak dia. Tak ada makhluk ada kuasa ni. Allah Ta'ala saja yang ada kuasa boleh buat apa saja mengikut kehendak dia. Dia nak jadi gitu-gitu, nak jadi gini-gini. Allah Ta'ala saja yang ada kuasa. Maka makhluk bila tak ada kuasa tasarruf, macam mana? Tak ada kuasa tasarruf ni, macam mana kita nak minta dengan makhluk? Sehingga ada doa yang diajar daripada hadis Nabi. Ya musarrifal qulub. Wahai yang mempunyai kuasa tasarruf ni, membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala dinik. Palingkanlah hati kami ke agamamu. Sehingga ada doa gini. Kerana apa? Allah Ta'ala saja yang ada kuasa membolak-balik. Sebab dia bolehnya mengikut kehendak dia, dia nak buat macam mana. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala boleh buat apa saja sesuai dengan kehendak dia. Bukan kehendak makhluk. Bukan kehendak makhluk. Jadi sinilah dia iaitu Allah Ta'ala dapat menjaga, dapat menguruskan segala urusan amal perbuatan makhluk. Ni, amal perbuatan makhluk dia boleh uruskan. Apa saja perbuatan makhluk, Allah Ta'ala boleh uruskan semua sekali. Maka tidak ada sesiapa pun boleh terlepas daripada penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa pun boleh terlepas. Maka dengan dua sifat ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sudah cukup dah bagi kita Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia kepada kita semua sekali. Maka kesimpulan daripada sifat Al-Hayyu adalah hidup sempurna yang tetap pada seluruh sifat-sifat zatnya. Seperti pendengaran, penglihatan, pengetahuan dan sebagainya. Manakala Al-Qayyum adalah kemampuannya mengurus, mengawal dirinya sendiri atau menguruskan hal yang selain padanya. Dan perkara itu merupakan kemampuannya menentukan setiap perbuatan atau kejadian mesti mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa terkesan dengan apa saja campur tangan daripada makhluk, tak ada. Allah Ta'ala tak terkesan dengan desakan-desakan makhluk apa semua sekali. Allah Ta'ala tak terkesan. Kerana Allah Ta'ala mempunyai kuasa tasarruf. Buat sesuatu mengikut kehendaknya 100% secara mutlak. Secara mutlak. Makna tak adanya batasan-batasan tertentu, tidak ada. Sebab itu disebut mutlak. Mutlak ni tak ada batas. Tak ada batas. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian benda yang Allah Ta'ala tak boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat semua sekali. Maka, kita kembali pada dakwah asal, seruan asal. Itu seruan asal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah kita, dalam doa kita. Kerana kesesuaiannya Allah Ta'ala itu mempunyai kuasa yang hebat gini. Takkah kita rasa hebat? Tidakkah kita rasa hebat dengan kuasa Allah Ta'ala? Kita kena rasa hebat. Sebab bila kita rasa hebat, barulah kita tak terkesan. Beritahulah siapa wali mana sekalipun, hebat setara mana sekalipun, kita tak teriming pun nak minta doa kepada wali. Tak teriming pun, ya wali tolong aku, ya wali selamatkan aku, ya wali syafaatkan aku. Kita pun jadi tak teriming pun nak minta gitu. Kerana kita sudah terkesan dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah terkesan dengan Allah. Bila kita terkesan dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk ni kita tak terkesan. Jadi kita tak kesan pun kita nak minta kepada selain pada Allah Ta'ala, kita tak ada. Tak ada rasa. Tak ada rasa sedap pun nak minta apa. Dia boleh selesai ke? Tak boleh selesai pun.
Kalau hebat sangat dia boleh selesaikan, diri dia sendirilah dia boleh selesaikan. Tapi diri dia sendiri, dia pun dia tak boleh tak boleh kawal diri dia sendiri. Tak boleh selamatkan diri dia sendiri. Tidak boleh elak pun diri dia sendiri daripada sifat-sifat kekurangan. Maka sinilah tauhid fi sifat dan tauhid fi tasarruf. Mana kesimpulan semua sekali itu daripada Al-Hayyul Qayyum, Allah Ta'ala nak beritahu tauhid dalam bab sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala hanya Allah. Sifat Allah Ta'ala yang ada kuasa gitu hanya Allah. Dan kuasa sifat Allah Ta'ala yang boleh buat apa saja tu Allah Ta'ala saja ada. Tak ada yang lain. Dan inilah punca orang yang jadi sesat. Orang yang jadi syirik pada Allah Ta'ala berpuncanya daripada perkara-perkara ini. Sini saya nak sentuh sedikit, ada soalan sebelum saya pergi jauh sini, saya nak jawab soalan. Ada orang yang bertanya di sini, dia kata gantung ayat kursi di rumah sebagai hiasan. Adakah terpesong akidah seseorang itu niatnya hanya sebagai hiasan dinding? Saya rasa macam saya dah jawab dah tadi. Tapi tak apa, saya ulang sedikit. Iaitu ayat kursi kalau kita letak di dinding bergantung pada niat kita. Bergantung pada niat kita. Tadi pun saya dah beritahu tentang niat. Niat orang ni berbeza. Ada niat orang tu hanya untuk mendatangkan kebaikan. Contohnya dia letak di dinding itu supaya dia dapat ingat pada Allah Ta'ala dengan tujuan baik lah. Mana dengan tengok tu dia faham ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila dia tengok tu balik tu, maka dia pun masa teringat balik seperti mana yang dia pelajari, seperti mana yang dia sudah faham, maka akan menambahkan lagi jazbah dia, tawajuh dia pada Allah Ta'ala, penghambaan diri dia pada Allah Ta'ala akan jadi bertambah, keimanan dia akan makin bertambah. Ini tidak akan jadi masalah. Seperti mana yang ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang ditampal di dinding masjid lah apa semua sekali, ini tidak ada masalah. Yang saya sebut tadi adalah masalah niat yang terpesong. Iaitu apa niat yang terpesong? Niat yang terpesong sini dia letak macam orang ramai juga letak, tapi niat tak serupa. Dia letak di dinding, niat dia supaya ayat kursi tu jaga rumah dia. Niat dia kononnya ayat kursi tu dapat jaga rumah dia. Yakni ayat kursi yang dia gantungkan di dalam rumah itu seolah-olah sebagai azimat, sebagai jimat, sebagai azimat, kan? Maka benda itulah pulaknya sebagai penjaga. Penjaga ni dipanggil Al-Hafiz. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Hafiz. Al-Hafiz ni adalah salah satunya sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang hafiz. Yang hafiz ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang penjaga. Bukan ayat kursi itu yang jaga. Maka kita sudah tetapkan ayat kursi itu pula yang jaganya rumah kita. Dengan kita tampalkan benda tu. Dan ramai mana biasa je orang curi. Kalau betul-betul orang nak mencuri, orang yang hafal Quran tu, orang yang hafal Al-Quran, kan? Orang yang menghafal Al-Quran. Bukan kata ayat kursi dia tampal dinding, seolah-olah dalam kepala dia tampal. Kan? Biasa je ada je orang curi barang dia. Di Madrasah Tahfiz biasa je orang yang hafal ayat kursi pun boleh katakan semua yang hafal ayat kursi. Ramai mananya sesama pelajar yang mencuri pun ada. Ada orang luar yang mencuri pun ada. Mencuri barang orang tu. Mana kalau kira-kira bukan setakat dia tampal dalam kepala dia dah ayat kursi. Tetapi tetap juga berlakunya hilang barang. Sebab apa? Ayat kursi itu bukan penjaga, yang menjaganya Allah Ta'ala. Maka tampal macam mana sekalipun, sampai kita ingat macam mana sekalipun, itu bukan penjaga. Yang penjaga kita kena baca doa. Kita pelindungan daripada Allah Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti mana yang diajar dalam hadis. Aku memohon dengan berkat nama Allah Ta'ala. Dengan berkatnya kalimah-kalimah Allah Ta'ala yang sempurna, daripada kejahatan makhluk. Dan seperti mana dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq,
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada sebutnya min syarri ma khalaq, minta Allah Taala selamatkan kita daripada kejahatan makhluk. Maka siapa yang boleh selesaikan? Itu Allah. Seperti mana kita nak membaca Al-Quran, apa yang kita sebut mula-mula kita nak baca Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ta'awudz, kita membaca a'udzu billah, maka aku mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Mana adanya doa minta perlindungan. Kemudian kita baca bismillah, kemudian kita pun bacanya ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya kira habiskan situlah. Maknanya kalau niat dia terpeso, maka yang terpeso itu tadilah akan menyebabkan syirik pada Allah Ta'ala. Syirik pada Allah Ta'ala dengan benda-benda gitu, dengan benda yang barang saja. Benda tu barang saja, benda yang ada tulisan, yang ada barang saja. Tiba-tiba dengan benda tu dia syirik pada Allah Ta'ala, itu bahaya. Sehingga kan saya pernah dulu masa zaman dulu, ada orang tu suruh simpan mukaddam, suruh simpannya Al-Quran dalam kereta. Bila nak mengadakan perjalanan jauh, kena simpan Al-Quran dalam kereta. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan syaitan. Dia kata letak Al-Quran tu dalam kereta. Kalau Al-Quran dalam kereta boleh selesaikan apa? Yang boleh selesaikan Allah Ta'ala, yang boleh selamatkan kita. Dan ramai mana yang ingat je Al-Quran. Al-Fatihah ramai mana yang ingat. Qul a'udzu birabbil falaq ramai mana yang ingat. Al-Quran sedikit sebanyak Al-Quran tu ramai mana yang ingat. Mana dalam kepala kita ni ada juga Al-Quran. Tapi kenapa berlaku benda-benda gitu? Kerana itu takdir Allah Ta'ala, dan kita nak elak benda tu daripada terjadi, kita kena mohon perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang tetapkan, mengikut kehendak Allah Ta'ala, nak jadikan seperti mana tu ataupun nak bagi kepada kita, nak bagi seperti mana yang kita minta, ataupun Allah Ta'ala nak bagikan kepada kita yang terlebih baik daripada yang kita minta. Itu kerana kebijaksanaan Allah Ta'ala. Okey, sini saya sambung. Kemudian ayat yang seterusnya ada sebut la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu ayat ni nak beritahu yang tidak mengantuk, yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Yang tidak mengantuk lagilah dia tak tidur. Allah Ta'ala ni tak tidur. Mengantuk pun tidak, tidur pun tidak. Maka ayat ni nak terangkan tentang kemampuan Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Walaupun dia ada kuasa, tidaklah terbatas masa dia mengantuk jadi dia tak boleh jaga kita. Tidak. Ada ataupun masa yang dia perlu rehat, yang kena dia tidur, sehingga kan dia kena rehat sekejap, orang lain yang ambil alih. Tidak. Dia tidak memerlukan semua sekali itu. Dia Allah Ta'ala ni tidak letih gitu. Dia tidak seperti mana manusia, seperti mana makhluk yang ada letih dia. Allah Ta'ala tidak gitu. Tidak mengantuk dan tidaknya tidur Allah Ta'ala. Kemudian disambung ayat yang seterusnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Iaitu nak beritahu tentang yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu Allah. Dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Itu Allah. Maka sini Allah Ta'ala nak memberitahu tentang kekuasaan milik tunggal Allah Ta'ala. Milik tunggal Allah Ta'ala. Tunggal ni maknanya hanya dia saja. Tak ada orang yang memiliki kuasa ni. Allah Ta'ala ada kuasa milik. Dia memiliki dan dia menguasai atas apa yang dia miliki.
Dia dipanggil kuasa milik. Kita ada duit, tapi kita boleh menggunakan duit tu. Mana ni dipanggil kuasa milik. Kuasa milik. Ada kuasa, kita boleh menggunakan duit. Tapi kadang-kadang duit kita disekat dalam bank. Maka kadang-kadang boleh berlaku juga kuasa milik kita ni terbatas. Tiba-tiba kita guna kad ATM kita, kita masukkan kad ATM kita itu, tiba-tiba tak boleh keluar duit. Tak boleh keluar duit kerana duit tak ada ke macam mana ke. Maka berlaku juga terbatasnya kekuasaan milik. Kita sudah memiliki harta itu, tetapi terbatas juga pada ketika-ketika tertentu. Mana kekuasaan milik kita ni ada batasan dia dan banyak sangat batas. Ada duit boleh guna lah. Kadang-kadang ada duit pun tak boleh guna. Tiba-tiba duit tak laku. Tiba-tiba duit tak laku. Tak ada orang nak guna duit kita. Tak ada kedai tak buka. Tak boleh juga nak membeli. Maka kuasa milik kita ni ada banyak batasan dia. Mana banyaknya kelemahan-kelemahan yang boleh berlaku. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu Allah Ta'ala adalah Malik. Allah Ta'ala adalah Malik. Selainnya adalah Mamluk. Selain daripada Allah Ta'ala adalah Mamluk. Ini seperti mana disebut dalam kitab tafsir lah. Dalam kitab tafsir ada menyebut, iaitu Allah Ta'ala ni adalah Malik. Selain daripada Allah Ta'ala dipanggil Mamluk. Malik ni yang menguasai milik. Dia yang memiliki, dialah raja, dialah yang menguasai milik. Manakala Mamluk, dia yang diberi anugerah saja. Dia diberikan anugerah pemilikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi anugerah saja daripada Allah Taala. Diberi anugerah oleh Allah Taala, kadang-kadang kalau harta sekalipun kadang-kadang tak terguna pun untuk diri dia. Tiba-tibanya yang rosak tengah jalan pun banyak mana. Yang menyebabkan tidak dapat ganjaran pahala pada dia pun banyak mana. Yang mendapat faedah pada dia, yang tak mendapat faedah kepada dia pun banyak mana. Dan kadang-kadang dengan duit yang terkumpul, harta yang terkumpul, tiba-tiba dengan kehidupan dia tak terguna pun harta dia, yang mana harta dia pula digunakan oleh ahli waris dia pula selepas pada itu. Maka kekuasaan milik itu ada batas dengan ajal lah, dengan kesihatan lah, dengan kemampuan kita nak menggunakan lah, nak menggunakan harta kita sendiri. Maka banyak sangatnya terbatas kekuasaan milik yang dimiliki oleh kita. Kenapa? Kekuasaan milik itu hanya bentuk anugerah saja daripada Allah Ta'ala. Bentuk anugerah. Anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka pemberian anugerah ini yang Allah Ta'ala bagikan kepada makhluk, ini adalah bersifat sementara dan terbatas. Bersifat sementara dan terbatas. Jadi Allah Ta'ala lah sebagai razik, yang memberi rezeki, yang memberi apa semua sekalian, Allah Ta'ala. Manakala yang selain daripada Allah Ta'ala, iaitu makhluk, adalah marzuk. Itu apa marzuk? Yang diberikan rezeki. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, selain daripada Allah Ta'ala yang diberikan rezeki. Dia yang diberikan rezeki. Kita beranak, telanjang bogel yang kita beranak mula-mula tu, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Bolehnya ada pakaian, bolehnya kita minum susu dan sebagainya, kan? Itu Allah Ta'ala. Kalau kita beranak daripada perut tu, keluar perut tu, semua telah bogel, tak ada apa-apa. Duit pun tak ada, harta tak ada, pakaian tak ada, makanan tak ada, minuman tidak ada, semua tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala bagi satu persatunya Allah Ta'ala bagi kepada manusia, sehinggalah membesarnya manusia menjadi orang yang dewasa. Dan makhluk Allah Ta'ala tidak memiliki kuasa milik penuh terhadap diri dia sendiri. Tidak mempunyai kuasa milik yang penuh. Lebih-lebih lagi lah
penguasaan milik orang lain. Diri dia pun dia tak mampu nak kuasa milik sepenuhnya, nak menguasai milik orang lain lagilah dia tidak mampu. Itulah keadaan makhluk yang berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza. Dan kemampuan dia itu walaupun sebesar zarah sekalipun, dalam kitab tafsir ada beritahu walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar zarah sekalipun di langit ataupun di bumi, manusia tidak mampu. Tidak mampu menentukan kekuasaan milik. Sebab kalau dia dapat, tiba-tiba yang dapat pun hilang. Dapat dah barang benda tu, tiba-tiba barang tu hilang. Mana kekuasaan milik dia tu kadang-kadang dah dapat dah, tiba-tiba yang dapat tu esok tak ada. Kan? Maka pemilikan manusia itu sangat-sangat terbatas. Maka pemilikan Allah Ta'ala itulah yang sempurnanya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi sampai di sini saja dulu kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah saya ingatlah di hari-hari lain insyaAllah saya akan menyambung laginya risalah tentang tauhid dalam ibadah dan juga doa ini. InsyaAllah saya akan sambung. Yang mana yang sambungan itu adalah tauhid dalam bab syafaat. Kuasa nak memberi pertolongan. Kuasa nak memberi pertolongan. Sebab kita nak minta tolong pada orang lain, biarlah orang lain tu ada kuasa nak memberi pertolongan kepada kita. Nak memberi pertolongan kepada kita, barulah kita minta kepada dia. Kalau dia tidak ada kuasa nak memberi pertolongan pada kita, buat apa? Buat rugi masa kita. Buat rugi masa kita nak minta tolong dengan orang yang tak boleh tolong kita. Baiklah kita serahkan semua itu pada Allah Ta'ala. Dan itu akan dibahaskan seterusnya pada siri yang lain insyaAllah. Saya pun dah cakap dah dengan orang yang berkaitan ni. InsyaAllah kita akan sambung baliknya pada waktu-waktu yang lain. Nanti saya akan hebahkanlah pula di waktu yang lain kita ada sambungan ini insyaAllah sampai kepada surah Al-Ikhlas lah. Ada sambungan dia. Sampai sini saja dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.